InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca sambungan dari surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at bermula dari ayat yang ke-15. Hal ataka hadithu Musa sampai ke ayat 33. Surah An-Nazi'at dari muka surat 583. 583 surah yang ke-79. Ini kita akan baca bermula ayat 15 sampai 33. Ke surat 583. Dalam juzuk yang ke-30. Nombor surah 79. Ayat bawah sekali ayat 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sebagaimana yang saya sebut dalam kuliah maghrib baru ni, setiap hari yang berlalu dalam hidup kita, kita berusaha untuk menambahkan iman kita kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan mengukuhkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang menambahkan keimanan kita ialah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Biar sama cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah tu, sumber dia datang daripada Tuhan yang telah menciptakan kita. Yakni kalau kita nak dekatkan kepada Tuhan yang Maha Pencipta, maka kita kena ikut apa yang dia wahyukan kepada kita. Kalau orang yang nak tambah ilmu, nak tambah iman, tapi lari daripada jalan yang Allah Ta'ala perintahkan, maka itulah yang menyebabkan dia tergelincir dan juga boleh jadi gila atau seumpama dengannya. Jadi tidak ada perkara yang lebih baik dalam menambahkan keimanan kita daripada kalam Allah sendiri, itulah Al-Quran. Sama-samalah kita istiqamahkan diri untuk menjadi orang yang baca Quran walaupun sedikit. Dan sesungguhnya sedikit tu pertama pada kadar bacaan kita. Tak mampu nak baca banyak-banyak seperti mana orang-orang dulu. Dan yang kedua, sedikit juga adalah pada bilangan orang yang nak baca Quran. Kerana orang yang nak bersama dengan Quran ni jumlah mereka sedikit. Tuan-tuan tengoklah mana pun orang yang nak bersama dengan majlis Al-Quran ni jumlah dia sedikit. Dan Allah dah sebut dalam Quran, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dalam surah Al-Furqan Allah Taala sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadu, Rasul mengadu kepada Allah, ya rabbi wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi kita doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pilih kita menjadi orang yang rapat dengan Al-Quran, yang bersabar duduk dalam majlis halaqat Al-Quran, yang berusaha menerima hidayah daripada Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kitab hidayah, kitab hidayah. Jadi siapa yang mendekatkan diri kepada Al-Quran, insya-Allah dialah yang mendapat hidayah. Walaupun sebahagian daripada orang ada yang mengaku sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak menyibukkan diri dengan kalam Allah dan tidak menyibukkan diri dengan kalam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mereka menyibukkan diri dengan kalam-kalam selain daripada keduanya. Tidak bagi kita orang yang benar-benar beriman kepada Allah, orang Islam yang berada di atas landasan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
cinta Allah, makin kita cinta Allah, makin kita dekat dengan Quran. Makin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin kita dekat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya bila kita kata dekat kepada Allah dengan Quran, dekat kepada hadis Nabi, dekat dengan Nabi dengan hadis, kita kembali kepada bagaimana kefahaman yang sebenar terhadap Al-Quran dan juga Al-Hadis, seperti mana kefahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk berada dalam majlis-majlis ilmu yang benar, majlis ilmu yang benar, terutamanya juga di zaman yang begitu mencabarlah ni. Di akhir zaman ni tuan-tuan kena hati-hati. Nabi SAW sebut antara sifat akhir zaman ialah orang yang bercakap benar dianggap berdusta, dan orang yang berdusta dianggap cakap benar. Dan di akhir zaman juga akan ada pendusta-pendusta agama yang duduk di atas tiket agama tetapi mendatangkan kepada masyarakat sesuatu yang bukan dari agama. Dan ini dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jalan paling selamat, saya pernah sebut pada jemaah saya, kita ni cara nak paling selamat, cari benda hak kita tak kena tapih. Benda hak tak kena tapih banyak, bukan tak kena tapih langsung, tak kena tapih banyak. Apa dia? Kalau kita baca kitab-kitab tulisan manusia, mungkin benar, mungkin salah. Kita baca Quran 100% betul. Kita baca hadis, ada hadis palsu, ada hadis dhaif, ada hadis sahih. So kita ambil hadis-hadis yang sahih itu. Ambil sahih Bukhari, ambil sahih Muslim yang ulama-ulama dah susun dah untuk kita. Jadi kita pun tidak penat sangat dan kita pun boleh ambil jalan yang selamat, iaitu pergi kepada kitab-kitab yang sahih. Jadi majlis ilmu tidak ada majlis yang lebih baik daripada Al-Quran. Bukan kerana siapa-siapa gagal lupa, siapa-siapa mengajar pun tak kisah. Di mana pun dia mengajar tak kisah, tapi selama dia ada kaitan dengan Al-Quran, alhamdulillah, itulah majlis yang terbaik. Kalau dia ada kaitan dengan hadis Nabi yang sahih, maka itulah yang terbaik. Kerana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, selama kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Maka kitab Allah dan sunnah Rasul. Semalam saya dengar khutbah bahasa Arab tentang wasiat para nabi. Dulu setiap umat ni, dalam satu umat banyak nabi. Dalam satu zaman boleh jadi satu nabi lah bagi setiap umat. Tapi kadang-kadang lepas mati nabi tu, mari pula nabi lain. Seperti nabi-nabi dalam Bani Israel, Nabi Yaqub, kemudian Nabi Yusuf, sampailah kepada nabi-nabi Bani Israel ini ramai, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa. Padahal satu lah Bani Israel ni, tapi banyak nabi. Dan kaum-kaum lain pun macam tu juga. Di celah rasul-rasul tu pula ada nabi-nabi, kemudian rasul, kemudian nabi-nabi, rasul, nabi-nabi. Hak kita tahu tu 25 rasul. Celah-celah dia tu ada nabi-nabi yang jumlah dia ramai. Kita pun tak tahu. Tapi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang rasul, lepas tu tak ada nabi. Ada umat lain ada rasul, nabi, lepas tu mari rasul, kemudian nabi. Nabi Muhammad dialah rasul, dialah nabi, lepas dia tak ada dah nabi. Kenapa? Kerana sifat wahyu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa berbeza dengan nabi-nabi sebelumnya. Mereka tu bila datang bawa kitab mereka boleh hilang, boleh diubah, boleh ditukar. Kemudian diperingatkan balik oleh nabi-nabi di celah tu. Dan kalau hilang syariat tu, datang utusan baru, rasul lain pula yang memperbaharui syariat.
Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak begitu. Kerana Allah tahu turunkan wahyu dan Allah jamin Allah akan jaga sampai kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin dia akan jaga wahyu ni sampai kiamat, iaitu Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dah, lan tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dia ni senantiasa akan ada satu kumpulan yang berada di atas jalan yang benar. Makna Allah jaga Islam yang hak Nabi ni, daripada hak zaman Nabi sampai hari kiamat akan ada orang yang berada di atas jalan yang sama sampai kiamat. Tidak akan mereka terkesan dengan orang-orang yang menyalahi mereka atau orang-orang yang menentang mereka, sehinggalah datangnya perintah Allah, yakni sampai kiamat. Jadi Islam ni akan dijaga. Cuma siapa yang menjaga agama dalam Islam ialah para ulama. Para ulama ni mengambil tugas nabi-nabi zaman dulu. Apa dia? Menyambung risalah Rasul. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Tapi mesti dengan cara yang sama. Apa dia? Dengan membawa risalah Nabi, risalah Rasul, menyebarkan kepada umat. Dan risalah Nabi, Quran, Sunnah. Quran, hadis. Itulah yang menjadi pegangan kita sampai kiamat. Siapa yang berpegang teguh dengannya akan selamat. Siapa yang tergelincir daripadanya atau menyelisihi Nabi-Nya, dia akan binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Binasanya umat-umat sebelum daripada ini, sebab mereka binasa ialah kerana banyak persoalan mereka. Banyak soal. Nabi kata macam ni, dia persoalkan hak Nabi dia suruh. Yang kedua, waqtilafuhum ala anbiya'ihim, kerana banyaknya bersalahan, berbeza dengan nabi mereka. Nabi mereka buat A, dia orang yang pergi buat B. Nabi mereka buat C, dia pergi buat D. Dia buat benda hak berbeza dengan nabi-nabi mereka. Jadi mereka musnah dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan perkara tersebut. Justru kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan berbeza, janganlah berselisihan dengan Nabi kita, dan janganlah menyanggahi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita belajar Quran, kita belajar Sunnah ni, tujuan dia untuk kita sendiri, nak buatkan dia sebagai garis panduan dalam hidup kita. Bahawa kita hidup, kita nak hidup di atas landasan Al-Quran, kita nak hidup di atas landasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita berada di atas jalan yang benar sampailah kita mati, dan supaya bila kita kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menerima kita dan meletakkan kita bersama dengan kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cerita kita pada surah An-Nazi'at ni masih berkisar tentang cerita hari kiamat. An-Nazi'at ni kisah malaikat pencabut nyawa yang Allah bersumpah dengan mereka nak menyatakan tentang wujudnya dengan sebenar-benarnya hari kiamat. Lalu pada ayat yang kita baca, hal ataka hadithu Musa, tidakkah sampai kepada kamu ceritanya Nabi Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika mana Tuhannya menyerunya, memanggilnya. Tuhan panggil Nabi Musa
bil wadil muqaddasi tuwa, pada wadi yang suci yang namanya Tuwa. Wadi atau lembah yang suci, nama lembah tu lembah Tuwa. Allah panggil Nabi Musa. Tujuan dia Allah wahyukan kepada Nabi Musa, dan Allah lantik Nabi Musa jadi rasul. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah suruh Nabi Musa AS pergi menghadap Fir'aun dan ajak Fir'aun masuk Islam, ajak Fir'aun beriman kepada Allah, kerana Fir'aun itu telah pun melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka. Lalu diperintahkan kepada dia pergi kepada Fir'aun dan kata kepada Fir'aun, adakah engkau ingin menyucikan dirimu dari kesesatan? Kiajak Fir'aun, hal laka ila an tazakka, hendakkah engkau membersihkan dirimu dari kesesatan? Ayat ni lembutnya ayat, padahal ayat ni ditujukan kepada Fir'aun. Sebab tu dalam agama ni, bila kita nak ajak orang kepada kebaikan, kita guna bahasa yang lembut. Sebab Allah perintahkan Nabi Musa cakap dengan Fir'aun yang merupakan sejahat-jahat manusia, pun Allah Ta'ala sebut, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kamu pergi kepada Fir'aun, cakap lembut-lembut, cakap baik-baik kepada Fir'aun, mudah-mudahan dia ni dapat peringatan ataupun dapat rasa takut kepada Tuhan. Jadi sebab tu bahasa dalam mengajak kepada kebaikan ni kena baik. Ada sebahagian orang bila ajak kepada orang tu bahasa dia kurang cantik. Boleh jadi dia guna istilah bengong, gila, tolol, bodoh. Tapi tujuan dia nak ajak orang kepada kebaikan. Dan ada pula orang yang kata tak apa, sebab orang boleh hidayah dengan perkataan begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, soal orang boleh hidayah itu milik Allah. Soal kita nak ajak tu ada perintah lain. Allah Ta'ala perintahkan kita, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kamu ni nak ajak kepada Tuhan, kena guna cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik. Itu cara kita nak ajak kepada kebaikan. Baik di sini bahasanya lembut, tapi ada ketegasan dalam soal mana yang benar, mana yang salah. Bukan bererti baik kita kompromi sehingga benda benar pun kita kata benar, atau benda salah pun kita kata benar. Bukan maksud baik tu mengiyakan apa yang salah, tidak. Baik tu makna dari sudut uslub bahasa. Tapi kalau benda tu salah, tetap kena salah. Kalau benda ni membawa kepada kekufuran, tetap kena kata perbuatan ini perbuatan kafir. Kalau perkara tu membawa kepada kesyirikan, tetap kena kata perkara ini membawa kepada kesyirikan. Ada setengah orang dia kata bahasa keras ni, kalau kita kata kafir, kalau kita kata syirik, kita kata bid'ah, kita kata menyelisih sunnah, oh dia kata ni syadid. Tak. Bahasa dia lembut maknanya kita guna bahasa yang baik. Tuan-tuan, bahasa tu bahasa yang sopan. Tapi dia sudut hukum mesti jelas. Mana yang syirik, kena kata syirik. Mana yang kufur, kena kata kufur. Bukanlah bermaksud lembut itu kita kompromi dalam masalah kesyirikan atau kekufuran. Boleh faham? Okey? Jadi pergi kepada Fir'aun, Allah suruh Nabi Musa cakap lembut-lembut. Macam mana cakap dia? Hal laka ila an tazakka.
wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nakkah kamu menyucikan diri dari kesesatan dan aku bagi petunjuk, aku pandu kamu, tunjukkan jalan kepadamu mengenal Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kamu rasa takut kepada dia. Nak tak Fir'aun? Fa'arahul ayatal kubra. Kemudian tak cukup dengan tu, Allah kata kami tunjukkan kepada dia melalui Nabi Musa menunjukkan kepada Fir'aun ayatal kubra, iaitu mukjizat yang besar. Bersamanya Nabi Musa campak tongkat dia. Kita tahu cerita Nabi Musa macam mana kan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita recall balik cerita Fir'aun ni ada kaitan dengan perintah beriman kepada hari kiamat. Baik, seterusnya apa kata Allah? Fakadzdzaba wa 'asa. Tapi Fir'aun dia mendustakan Nabi Musa dan dia menderhaka kepada Allah. Cakap elok dah, akhir sekali dia mendustakan Nabi Musa dan dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling sambil berusaha menentang Nabi Musa. Fahashara fanada. Lalu dia mengumpulkan pembesar-pembesar dia dan kaum dia. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Lalu dengan sombongnya dia berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi. Jadi sombongnya Fir'aun. Dengan kesombongan dia dan dia memiliki kehebatan. Fir'aun ni tentera dia ramai, teknologi dia hebat, dia boleh buat piramid. Fir'aun hebat. Lalu dengan kehebatan itu dia jadi sombong. Sombong dia sampai ke tahap mengaku jadi Tuhan. Mengaku jadi Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia ini. Azab di akhirat dan azab di dunia. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ambillah peringatan. Siapa pun yang hebat atas dunia ni, sehebat mana pun dia, sampai ke tahap Fir'aun, tetap juga dia akan mati. Dan tetap juga dia akan kembali kepada Allah. Jadi bila Allah cerita tentang hari kiamat, bahawa semua manusia mati, sehebat-hebat Fir'aun pun hak mengaku jadi Tuhan ni mati. Fir'aun ni bukan orang bodoh. Fir'aun tu, dia bukan orang yang tak pandai. Dia ni orang yang hebat. Teknologi dia sampai ke hari ni orang kagum dengan tamadun Mesir purba. Hebat. Tapi masalah dia tidak beriman kepada Allah. Malah dia mengaku dia jadi Tuhan. Itu masalah dia. Sebab tu isu keduniaan ni, hebat ke tidak, itu masalah dunia dari sudut teknologi, tamadun, apa semua tu. Ukuran yang Allah Ta'ala nak tengok kita sebenar-benarnya ialah masalah kita dengan Allah. Kita dengan Allah yang Allah Ta'ala nak tengok. Makin kita tunduk kepada Allah, biarlah kita ni kedudukan kita tak hebat dari sudut keduniaan. Tapi kalau orang tu baik dengan Allah,
maka dialah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala kata, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Kisah Firaun tu ada peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Lalu Allah Taala ingatkan kita lagi, a antum ashaddu khalqan amis sama. Dari sudut ciptaan, kamu lebih hebat ke atau langit lebih hebat? Maka jawapan dia langit lah. Tuan-tuan, hari ni kita tengok teleskop NASA buat keluar gambar. Teleskop James Webb tu, dahsyat. Gambar yang kita tengok tu maknanya gambar yang berusia ribuan tahun. Maknanya jarak cahaya dengan kamera yang sampai tu, cahaya dia nak sampai tu 1000 tahun. Bila kamera tu ambil gambar, itu menunjukkan gambar tu ada kejadian alam selama ribuan tahun. Hebatnya ciptaan Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, muka lebih hebat ataupun langit lebih hebat ciptaan. Dari sudut cipta, langit lagi besar. Cuma dari sudut mulia, kita lagi mulia lah. Kita ni dari sudut asal usul ciptaan hina. Asal usul ciptaan kita hina. Banding ciptaan langit dan bumi, lagi hebat ciptaan langit dan bumi. Sebab kita ni kecil kerdil ni. Asal kita pun daripada mani. Asal kita daripada tanah. Sebab tu syaitan kata dia lebih baik sebab dia daripada api, manusia daripada tanah. Langit dan bumi lagi hebat. Cuma Allah memuliakan ciptaan dia yang hina ni, dan Allah mengangkat darjat kedudukan mereka lebih tinggi daripada sekalian makhluk. Jadi atas sebab tu kita kena syukur kepada Allah, atas sebab tu kita kena mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kata Allah, kami muliakan anak Adam. Padahal asal kejadian kita hina. Sehingga Allah Ta'ala kata, a antum ashaddu khalqan amis sama. Kamu lebih susah untuk diciptakan atau langit lebih susah diciptakan? Kamu kecil, langit Allahu Akbar. Besarnya dia tu tak terjangkau oleh akal kita. Bintang tu ada berbilion-bilion. Galaksi tu pun ada beratus, beribu. Kalau tak sebut berjuta, kita pun tak tahu. Terlalu banyak. Jadi mu lebih susah kok langit lebih susah. Allah Ta'ala kata, banaha, Allah bina langit tu. Rafa'a samkaha fasawwaha. Allah tinggikan binaan langit dan Allah sempurnakan ciptaannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia jadikan malam gelap gelita dan jadikan siangnya terang benderang. Matahari itu satu je, tapi bila terbit matahari, semua langit ni cerah belaka. Lapisan dalam atmosfera kita tu, sehingga bila langit cerah, tak nampak ada bintang-bintang di langit. Lepas tu bila malam tu matahari terbenam, langit pun bertukar menjadi gelap. Lalu kita nampak bintang-bintang. Jadi bukan sekadar cahaya matahari itu berfungsi untuk menjadikan siang, tetapi lapisan ozon yang ada dekat kita, lapisan atmosfera ni juga, dia memerangkap cahaya tersebut sehingga bila dia jadi tu, langit semua ni cerah belaka. Kan? Indah kan Allah Ta'ala cipta. Bukan sekadar main-main dah. Jadi Allah Ta'ala kata, wal arda ba'da dhalika dahaha. Tak cukup dengan tu, bumi pun kami yang hamparkan. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha.
kemudian dikeluarkan daripada bumi itu air dan tanam-tanaman. Wal jibala arsaha, di tengah-tengah bumi pula ada pasok-pasok bumi yang Allah Ta'ala pacakkan untuk menjadi bumi ini, menjadikan bumi ini teguh pada peredarannya. Semua tu mata'an lakum wa li'an'amikum, untuk kesenangan kamu dan binatang-binatang ternakan kamu. Ayat-ayat ni patutnya cukup untuk menggambarkan kepada kita bahawa Allah lah Tuhan yang sebenar. Bukan seperti mana Fir'aun yang mengaku-ngaku jadi Tuhan tapi akhirnya mati. Dan Allah yang berkuasa mencipta langit, berkuasa mencipta bumi, dialah yang mengkhabarkan kepada kita bahawa dia akan musnahkan dan hancurkan langit dan bumi yang dia ciptakan ini. Dan dia buat kesemua tu di saat dia nak kembalikan semua manusia untuk diali di hari kiamat. Jadi Allah ni, dia yang maha berkuasa, dia yang maha pencipta, dia yang boleh menghancurkan ciptaannya dan dia yang boleh mengembalikannya buat kali yang kedua. Tidak mustahil dan tidak susah pun bagi Allah untuk menjadikan semua ni. Jadi kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, dengar, taat, takut, terimalah apa yang Allah bagi tahu ni. Kerana sumber ilmu pengetahuan bagi kita umat manusia yang paling tinggi, sumber dia adalah wahyu. Wahyu ni datang daripada Allah pencipta alam semesta, diuturunkan melalui malaikat bagi tahu kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umat. Maka ini adalah sumber ilmu yang paling tinggi dan tidak ada keraguan padanya. Kalau Allah kata macam tu, itulah yang akan berlaku. Jadi kerja kita ialah, pertama, beriman dengan khabar ini. Yang kedua, beriman bahawa hari kiamat tu benar dan pasti ada. Yang ketiga, mempersiapkan diri kita untuk kembali kepadanya. Dalam persiapan kita mungkin ada tersalah dan tersilap, leka dan lalai, maka bersamanya juga banyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah pada apa yang telah kita tersalah dan tersilap, dan Allah pandu kita kepada apa yang baik, dan Allah beri kepada kita hidayah untuk kita kembali kepada Allah atau untuk kita beramal dan akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita kiamat dan masih lagi ada, besok insya-Allah kita sambung. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.